Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 13 Mei bersama saya Nosyah Muhammad Amin. Enam pemimpin bersatu dan ahli-ahlinya menulis surat kepada lembaga disiplin parti itu bagi menggesa siasatan dan tindakan diambil terhadap mereka yang memanggil mesyuarat majlis tertinggi yang dijadualkan pada 11 Mei lalu. Mesyuarat itu yang kemudiannya ditunda dijadual diadakan tanpa kehadiran pengerusi bersatu Dr. Mahathir Mohamad dan Timbalan Presidennya Mukhris Mahathir. Mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi itu ditangguhkan berikutan laporan media mengenai penentangan terhadap Dr. Mahathir dan Mukhris yang mungkin menyaksikan kedua-dua beranak itu dipecat daripada bersatu. Menurut surat yang dilihat oleh Malaysia Kini, 6 pemimpin berkenaan mahu tindakan diambil terhadap mereka yang mengarahkan mesyuarat itu diadakan yang disifatkan sebagai tidak sah dan melanggar perlembagaan bersatu. Mengulas mengenai itu, Timbalan Presiden Bersatu Mukhris Mahathir menjelaskan hanya pengerusi Bersatu Dr. Mahathir Mohamad yang boleh memanggil mesyuarat Majlis Pimpinan Tinggi MPT parti itu. Jadi saya ingat ini tak betul. Mesyuarat MPT hanya boleh dipanggil oleh pengerusi parti dan diiktirafkan oleh semua pihak termasuk Tan Sri Presiden sendiri bahawa Tun Mahathir adalah pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dalam kenyataan sebelum ini, surat menjurat di antara Tan Sri dengan Tun pun dia mengakui Tun sebagai pengurusi parti. Jadi kalau pengurusi parti tak panggil mesyuarat MPT, macam mana orang lain boleh panggil? Lepas tu tak menjemput pula beberapa orang, tak boleh lah. Mana-mana mesyuarat pun kita panggil semua kan. Dalam pada itu, Mukhris Mahathir menegaskan beliau masih memegang jawatan Menteri Besar dan kerajaan negeri pimpinannya masih beroperasi seperti biasa. Beliau berkata pihak pembangkang tidak boleh mengumumkan pertukaran kerajaan negeri dengan hanya membuat sidang media dan tindakan menukar Menteri Besar perlu melalui proses tertentu. Suasana politik di Kedah ini saya ingat masih lagi terkawal. Saya masih lagi Menteri Besar dan kerajaan masih lagi wujud, ya. Maka tidak benarlah dakwaan oleh mana-mana pihak bahawa kerajaan ini telah jatuh semalam katanya, ya. Ada beberapa proses lagi yang perlu dilaksanakan, termasuklah yang melibatkan Ke Bawah Duli Yang Mulia Tuanku Sultan Kedah sebelum perkara seperti itu boleh berlaku. Jadi selagi ianya belum berlaku, maka kerajaan ini masih lagi beroperasi seperti biasa. Semalam Perikatan Nasional Kedah mengumumkan pembentukan kerajaan negeri baharu selepas mendapat sokongan 23 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN termasuk daripada Bersatu. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Ismail Sabri Yaakob berkata kunjungan Hari Raya Aidilfitri hanya dibenarkan pada hari pertama perayaan itu. Jelasnya peraturan yang sama juga terpakai pada ziarah sempena sambutan Hari Gawai di Sarawak dan Hari Keamatan di Sabah. Mesyuarat khas MKN semalam telah memutuskan untuk menghadkan aktiviti ziarah menziarah dan ianya dihadkan pada hari pertama sahaja. Pada hari raya pertama sahaja dan terhad kepada ahli keluarga terdekat sahaja dan tidak boleh melebihi 20 orang pada satu hari, iaitu pada hari pertama tu 20 orang saja. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan terdapat 37 kes baru COVID-19 setakat tengah hari tadi. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,779 kes dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,387 kes. Sebanyak 58 kes telah pulih menjadikan jumlah keseluruhan kes pulih adalah 5,281. Dr. Nur Hisham juga mengumumkan terdapat pertambahan 2 lagi kes kematian berkaitan COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif kes kematian di Malaysia sebanyak 111 kes.
Terdapat 37 kes baru yang telah dilaporkan, di mana 21 kes adalah di kalangan bukan warga negara Malaysia. Ingin dimaklumkan juga bahawa daripada 37 kes baru yang dilaporkan hari ini, terdapat 4 kes import dan 33 kes penularan tempatan. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,779 kes. Bekas Menteri Pendidikan Mazli Malik mempersoal pelantikan naib Presiden UMNO Mazir Khalid sebagai pengerusi Tenaga Nasional Berhad TNB, sedangkan beliau dikaitkan dengan projek tenaga solar yang kini dibicarakan di mahkamah. Katanya dalam satu hantaran yang dimuat naik di Facebooknya, meskipun tidak memetik nama Mazir, namun kenyataannya jelas ditujukan kepada pemimpin UMNO itu yang juga bekas Menteri Pelajaran. Katanya tidak usah pergi jauh, di dalam pendidikan sendiri, lihatlah kes projek solar sekolah luar Bandar Sarawak yang sudah mula dibicarakan. Sayang sekali perbicaraan kes itu tidak dapat diselesaikan sebelum PH jatuh. Hari ini watak yang terlibat secara langsung dengan projek tenaga solar tersebut mendapat jawatan sebagai pengerusi GLC yang juga berkaitan dengan tenaga, katanya. Pada 8 Mei lalu, TNB mengesahkan pelantikan Mazir yang juga anggota Parlimen Padang Terap sebagai pengerusi TNB yang baru. Baiklah, sekian sahaja dari saya Nur Syah Muhammad Amin untuk sekilas fakta. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kintv.com/pm. Salam Ramadan dan jumpa lagi.